Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri di mana kita menghayati sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan terima kasih di atas sokongan para jamaah dalam mengikuti dan menghayati bersama siaran ini. InsyaAllah, dalam siaran kali ini kita akan hayati sekelumit tentang sejarah hidup sahabat yang bernama Abu Sufyan. Kalau selalu disebut Abu Sufyan, lebih terkenal Abu Sufyan bin Harb, salah seorang penentang tegar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun akhirnya ia memeluk Islam. Itu Abu Sufyan bin Harb. Yang sahabat yang ingin kita hayati dalam senarai yang ke-50 adalah Abu Sufyan bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau juga merupakan awalnya sahabat baik. Bukan setakat sahabat baik saja, malah ada pertalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup akrab. Tapi kemudiannya menjadi penentang tegar. Sama seperti Abu Sufyan bin Harb tadi. Abu Sufyan bin Al-Harith ini juga tergolong dalam golongan sahabat orang-orang yang menentang Rasulullah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, hidayah di tangan Allah. Orang yang hari ini bila kita lihat, betul lah dia ni, muka pun muka penyamun. Ada setengah orang macam tu ya. Muka pun muka penyamun. Perangai penyangak, umpamanya lah. Tapi jamaah dirahmati Allah, bak nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bila kita bertemu dengan orang yang fasik, orang yang tak baik, orang yang jahat, orang yang buat dosa, jangan mencemooh. Takut-takut Allah kurniakan hidayah kepadanya, orang itu menerima hidayah Allah, dia berubah. Dan bila dia berubah, ibadahnya lebih baik dari ibadah kita. Amalannya jauh lebih tekun daripada amalan kita. Jemaah dirahmati Allah, siapa kita nak menentukan masa depan dan nasib seseorang kan? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, begitulah sahabat Abu Sufyan bin Al-Harith. Walaupun dulunya merupakan penentang tegar terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hidayah bertahta di hatinya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala menyelinap masuk ke dalam jiwanya, ia berubah. Bahkan ia menjadi sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa sahabat ini orang yang pertama masuk masjid dan
orang yang terakhir keluar dari masjid. Bukan pertama masuk masjid dan yang terakhir keluar dari masjid. Pasal orang ini bertugas kat masjid. Itu lumrah. Tapi sahabat ini menghabiskan masanya dengan beribadah kepada Allah. Jamaah dirahmati Allah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyambung pujian baginda terhadap Abu Sufyan bin Al-Harith ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, beliaulah Abu Sufyan inilah ketua pemuda syurga. Ya Allah. Ya Allah. Sebab itulah akhirnya kita jangan cepat berhukum. Seseorang yang sebelum ini mungkin belum menerima hidayah daripada Allah. Dia belum bertaubat. Dia belum sedar akan kesilapan-kesilapan dia. Jangan cepat-cepat kita berhukum dan menjatuhkan hukuman si fulan ini, aku tengok muka dia, muka ahli neraka. Apakah kita ini sudah pasti menjadi ahli syurga bila kita mengeluarkan kata-kata yang seperti itu? Jamaah dirahmati Allah. Tadi disebutkan hubungan beliau yang begitu akrab. Abu Sufyan ini, jamaah dirahmati Allah, sepupu Nabi. Sepupu Nabi adalah ayah Abu Sufyan itu, iaitu Al-Harith, dengan ayah Nabi Abdullah, adik-beradik. Bahkan ada yang perincikan Abdullah ini abang kepada Al-Harith. Jadi antara Nabi dengan Abu Sufyan, anak-anak ni adalah sepupu. Bukan sekadar itu saja, malah sebaya. Bukan setakat sebaya, Nabi dengan Abu Sufyan ini macam sebayanya Nabi dengan Abu Jahal. Malah Nabi dengan Abu Sufyan diikat dengan ikatan yang lebih erat lagi, iaitu kedua-dua Nabi dan Abu Sufyan bin Al-Harith ini pernah disusukan oleh ibu susuan yang sama, Al-Halimah As-Sa'diyah. Subhanallah. Jadi bukan setakat ianya merupakan sepupu Nabi, malah saudara sesusuan Nabi. Ya Rab. Kita perhatikan ni, ini Abu Sufyan. Bila disebut sebaya, membesarnya pun serentaklah bersama lah. Sering bermain-main di perkampungan Bani Sa'idah dan sebagainya kan, di mana dibesarkan di sana oleh ibu susuan. Bila kembali ke Mekah, remajanya pun bersama. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, meskipun demikian, bila Nabi SAW, Allah memilih baginda untuk menjadi Nabi dan Rasul. Dan baginda SAW bila diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Berilah Muhammad, berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Rendahkanlah sayapmu, iaitu berlaku rendah dirilah, bersikap rendah dirilah. Bersama dengan terhadap orang-orang yang beriman. Firman-firman Allah itu turun, Nabi menjalankan tugas dan tanggungjawab dakwah baginda, mengajak kaum kerabatnya untuk beriman. Jamaah dirahmati Allah, antara kaum kerabat Nabi yang cukup menentang, persahabatan, pertalian saudara, sepupu dengan sepupu yang sebaya,
keakraban sebagai saudara susuan seakan-akan berubah serta-merta. Ikatan yang begitu kukuh terlerai hanya kerana Abu Sufyan ini, Abu Sufyan bin Al-Harith ini, iaitu ia menentang Nabi SAW. Ia terlibat dalam kalangan orang-orang yang menyebarkan tuduhan-tuduhan yang Nabi ini seorang penyair, Nabi ini seorang tukang sihir, Nabi ini gila dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah. Malah diberitakan setelah Nabi berhijrah, kemudian tahun kedua Hijriah, tercetusnya peperangan Badar. Abu Sufyan bin Al-Harith ini termasuk orang-orang yang menyertai pihak tentera musyrikin Quraisy berperang dengan orang-orang Islam, malah berhasrat untuk membunuh Nabi SAW. Sepupunya sendiri, saudara sesusuannya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah. Namun, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merubah segala-galanya. Sebab itulah, sebagai manusia kita perlu berusaha agar biarlah kita menjadi ibarat titik pertemuan antara hidayah Allah dengan orang yang kita serukan itu. Mudah-mudahan. Jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang Islam apabila melaksanakan ibadah umrah, ini pernah kita sebutkan dalam siri sahabat yang lalu. Tahun ke-7 Hijriah, apabila tahun ke-6 orang-orang Islam dipimpin oleh Rasulullah SAW hendak menunaikan umrah, tidak diizinkan oleh orang-orang Makkah untuk Rasulullah dan para sahabat ini masuk ke Mekah menunaikan umrah. So daripada situ tercetuslah apa yang dinamakan Perjanjian Damai Al-Hudaybiyah. Kemudian tahun berikutnya, itulah tahun ke-7 Hijriah, Nabi bersama dengan para sahabat yang boleh dikatakan mereka itu jugalah yang terhalang untuk menunaikan umrah tahun lepas, iaitu tahun ke-6 Hijriah, menunaikannya. Sebab orang-orang dalam perjanjian damai itu antara lain orang-orang musyrikin Quraisy membenarkan orang-orang Islam menunaikan umrah. Hanya 3 hari aja, tak boleh lebih. Visa tu hanya tempoh 3 hari aja. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita makluminya bersama, Nabi mengambil kesempatan untuk menunaikan umrah, bukan sekadar menunaikan umrah, tapi Nabi bertemu, berziarah kaum kerabatnya. Termasuklah ziarah yang dibuat oleh Nabi SAW kepada kaum kerabatnya yang terdekat. Abu Sufyan bin Al-Harith ini, mula tercetusnya, berputiknya rasa kagumnya terhadap peribadi dan perwatakan Nabi, bukan sekadar itu saja, malah dakwah yang diserukan, Islam yang diajak, Islam yang diamalkan, bukan hanya sekadar yang dicakapkan, Islam yang ditunjukkan oleh orang-orang Islam. Bagaimana walaupun berbeza dari sudut akidah, kepercayaan, iman dengan tak beriman, Muslim dengan kafir, namun hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, pertalian kaum kerabat ini terus dijaga oleh orang-orang Islam. Dan ini
Antara lain yang membuatkan Abu Sufyan bin Al-Harith walaupun masih mahu menjauhkan diri daripada Nabi, tapi ia perhatikan. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Titik-titik permulaan bertemunya Abu Sufyan bin Al-Harith dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila Nabi dah pulang semula ke Al-Madinah Al-Munawwarah setelah menunaikan umrah yang dikenali dengan umrah qadha ini, Abu Sufyan mengajak anaknya Ja'far untuk mari kita ke Al-Madinah bertemu dengan Nabi dan kita memeluk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah. Cara Abu Sufyan ini, sebab ia tahu, ia pernah, malah sering, bukan setakat pernah tu sekali dua, sering menyakiti Rasulullah semasa baginda berdakwah di Makkah. Ia menentang secara terang-terangan segala usaha dakwah yang dibuat oleh baginda. Jamaah yang dirahmati Allah. Ia tahu. Dan ia tahu bahawa sebagaimana masa silam adalah kenangan-kenangan yang sering bertahta dalam fikiran dia, dalam ingatan dia, dalam memori dia. Permusuhan terhadap Nabi. Kemungkinan bagi dia, Nabi pun benci dia kot, memusuhi dia kot. Jadi Abu Sufyan ini berpakat dengan anaknya Ja'far untuk mereka ini berangkat dari Makkah dengan berjalan kaki, jamaah. Yalah orang dulu-dulu kan, berjalan kaki. Sampai di Madinah, dari Makkah ke Madinah. Mereka menyamar. Yalah orang-orang sana kan, dengan jubah, dengan serban, kemudian lebih-lebih lagi kalau bila angin tiup mereka tutup mereka punya muka, jadi tak kenal sangatlah. Dari jauh ia mencari mana Muhammad, mana Nabi kita. Bila dah ditemukan, ia terus follow Nabi. Dan bila ada kesempatan Nabi bersendirian, maka Abu Sufyan ini pun berkata kepada anaknya, tunggu sini. Biar bapa yang pergi bertemu dengan Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah. Ia mendekati Nabi SAW. Maka apabila ia mendekati Nabi, ia memanggil nama Nabi. Wahai Muhammad. Jelas kalau para sahabat mereka akan panggil Ya Rasulullah. Tapi ternyata ini bukan sahabat. Belum menjadi sahabat. Ia memanggil wahai Muhammad. Nabi SAW memandang ke arahnya. Nabi cukup kenal dengan suara ini. Dan beliau pun, Abu Sufyan ini pun buka penutup mukanya. Akulah sepupumu. Akulah saudara sesusuanmu, wahai Muhammad. Nabi SAW memalingkan wajah baginda. Tak nak menatap Abu Sufyan. Jamaah dirahmati Allah. Apakah Nabi membenci, memusuhi Abu Sufyan? Ternyata tidak. Itu sebagai cara, metod Nabi untuk lebih menyedarkan Abu Sufyan. Sebab kalau tidak, Nabi akan, siapa pun akan mengherdik. Buat apa kau datang? Buat apa kau tak jumpa aku? Jamaahnya rahmati Allah. Kata-kata seumpama tu tak pernah keluar daripada Nabi. Tak pernah pun Nabi ucapkan. Jadi, bila Abu Sufyan ini memperkenalkan dirinya, siapa dia, maka ia terus mengatakan, wahai Muhammad, masih
Marahkah engkau kepadaku? Masih bencikah engkau kepada saudara sesusuanmu? Nabi SAW memandangnya kembali. Nabi menjawab, tidak ada sebarang dendam-mendendam. Maknanya kau dulu hina aku, kau dulu cerca aku, kau dulu fitnah dan tohmah aku. Engkau dulu pernah berhasrat malah untuk membunuh aku. Tapi aku tidak dendam ini semua. Nabi kan, orang yang menyampaikan firman-firman Allah. Supaya kita ini memiliki, orang-orang beriman ini memiliki sifat pemaaf. Takkanlah Nabi orang yang tak dapat memaafkan orang. Tak mungkin. Nabi yang pertama malah menunjukkan. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada sebarang dendam-mendendam ni. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Abu Sufyan pun kemudiannya menyatakan, aku pun tidak ada dendam-mendendam. Kata Abu Sufyan. Lalu ia mengatakan, wahai Muhammad, ajarkanlah aku untuk berwuduk. Nabi merenung ke arah wajahnya. Nabi tak percaya seakan-akan ia mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Maklumlah, beliau ini dulunya penentang tegar. Musuh yang begitu berhasrat untuk membunuh Nabi sendiri. Walaupun terikat dengan ikatan persahabatan, pertalian saudara dan sebagainya. Bila Nabi terpegun dengan kata-kata Abu Sufyan ini, Abu Sufyan terus mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengaku bahawa engkau, wahai Muhammad, adalah pesuruh Allah. Kata-kata yang menzahirkan, yang mengubah seseorang yang dulunya berstatus sebagai orang kafir, kini adalah seorang Muslim. Kebetulan jamaah, pada ketika itu, Ali bin Abi Talib muncul. Dan Nabi SAW meminta setelah Ali menawarkan sesuatu, sebab Ali melihat, Abu Sufyan kenapa kat sini? Ali dah pegang pedang aja, nak tebas saja. Kalau lah, ia mana tahu, dia musuh kan? Maka Nabi SAW mengatakan, ia adalah sepupuku, ia adalah saudara kita di dalam Islam. Kata Nabi, ajarkanlah ia berwuduk. Kata Nabi SAW. Di sinilah jamaah dirahmati Allah, titik-titik permulaan bertemunya Abu Sufyan terhadap ataupun dengan orang yang dulunya pernah ia musuhi. Walaupun pernah suatu ketika di zaman kecil dan zaman remaja pernah hidup bersama, bergurau senda, bermain-main sebagai kanak-kanak secara bersama dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, bila beliau dah masuk Islam, kemudian pada tahun ke-8 Hijriyah berlakunya Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Ia menyertai. Kita sedia maklum Fathu Makkah, sejarahnya Nabi datang masuk ke Makkah dengan mengenakan pakaian perang, bukan berpakaian ihram. Tujuannya untuk menawan kota Makkah. Sebab penduduk Makkah telah melanggar perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Sejarah ni kita maklum. Ini tahun ke-8 Hijriah. Maka ketika itu Abu Sufyan bin Al-Harith dah masuk Islam. Beliau ikut serta. Tapi beliau tidak mahu sangat menampakkan dirinya. Sebab beliau ini salah seorang yang berani. Salah seorang yang boleh dilantik sebagai antara pemimpin pun. Tapi beliau
tak nak menonjolkan diri. Sebab orang-orang Makkah belum ramai tahu yang beliau ini masuk Islam. Jadi beliau ikut serta dalam Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Setelah itu terjadinya cubaan daripada orang-orang kabilah Hawazin untuk menentang orang-orang Islam, berperang dengan orang-orang Islam sehingga tercetusnya peperangan Hunain dan diikuti pula selepas itu dengan peperangan Taif. Ini semuanya bersiri. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ketika peperangan Hunain, Abu Sufyan bin Al-Harith lebih menonjolkan dirinya. Kita sedia maklum dalam peperangan Hunain ini, tentera Islam pernah di suatu peringkat ini, walaupun jumlah ataupun bilangan tentera yang begitu ramai, namun mereka hampir-hampir kalah. Tentera Islam hampir-hampir kalah. Maka dengan semangat juang untuk mempertahankan agama Islam ini yang baru dianuti ini, dengan cukup cekal, dengan cukup kuat, dengan cukup kata orang itu hebat, di samping kepandaiannya dalam hal-hal peperangan, di samping keberaniannya juga, Abu Sufyan bin Al-Harith ini mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So beliau ikut serta dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Taif selepas itu pun begitu juga. Malah beliau lebih menonjolkan. Beliau ini antara orang yang dulunya disegani oleh penduduk Taif, dihormati. Dan orang-orang Taif menyangka Abu Sufyan bin Al-Harith ini masih kafir, masih belum Islam. Tapi bila mana Abu Sufyan bin Al-Harith ini dalam peperangan Taif dilihat di barisan tentera muslimin mempertahankan Islam, mereka menjadi bertambah takut, orang-orang Taif ini. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, Abu Sufyan. Tapi itulah jamaah yang dirahmati Allah, beliau terus ikut apa-apa perjalanan tentera Islam dalam peperangan seterusnya. Termasuklah peperangan yang terakhir yang dipimpin oleh Nabi SAW, iaitu perang Tabuk. Beliau juga ikut serta. Jamaah yang dikasihi Allah, macam hadis yang awal tadi kita sebutkan, itulah gaya hidup beliau selepas memeluk Islam, kalau tidak terlibat dalam suasana-suasana peperangan. Di Madinah sendiri, beliau adalah orang yang paling pertama masuk ke masjid dan yang paling terakhir keluar dari masjid. Sebagai menunjukkan beliau ini ahli ibadah. Seorang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak menghabiskan masa dan sisa-sisa hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu, memuji Allah lah kamu setiap pagi dan setiap petang. Jadi jamaah dirahmati Allah, inilah masa yang beliau habiskan. Hari-hari yang beliau lalui, beliau akan tekun beribadah. Sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah, di penghujung hayatnya, ini selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap meneruskan gaya dan cara hidup seperti ini. Beliau dilihat oleh beberapa sahabat yang lain.
sedang menggali tanah di kawasan perkuburan Al-Baqiyah. Korek tanah, korek lubang. Lalu ada di antara sahabat yang mendekati beliau, tanya, apa yang beliau lakukan? Abu Sufyan ini, jamaah yang dirahmati Allah. Abu Sufyan menyatakan, saya menyediakan kubur saya, liang lahat saya. Jamaah dirahmati Allah. Seakan-akan beliau merasakan ajal beliau ini dah tak lama, sudah hampir. Jadi bila sahabat melihat beliau berbuat demikian, sahabat tak nak komen apa-apalah sebab menghormati Abu Sufyan ini seorang ahli ibadah, Masya Allah. Sebelum ia jatuh sakit yang kemudiannya membawa kepada kewafatannya, beliau telah berpesan malah berterus terang dengan ahli keluarganya. Beliau menyatakan, sekiranya beliau meninggal dunia, beliau wafat, beliau meminta jangan ada orang yang menangisi kematiannya. Jangan. Harap jangan ada di antara kamu yang bersedih dengan kematian ayah kamu ini. Ia berpesan kepada anak-anaknya. Jangan. Kalau kamu nak menangis atas kehilangan seseorang, yang lebih wajar adalah kamu tangisi kewafatan Nabi. Bukan aku. Dan ia berterus terang. Ia mengaku. Ini bukan berbangga, tidak. Tapi secara berterus terang. Ia menyatakan, wallahi, demi Allah, aku sejak memeluk Islam, aku tidak melakukan sebarang dosa. Maknanya dosa-dosa yang telah lalu, yang telah Allah ampunkan, aku tidak melakukannya kembali. Jamaah dirahmati Allah. Selang 3 hari, beliau wafat. Kembali menemui zat yang menciptanya, yang mengurniakan hidayah kepadanya, yang merubah hidupnya daripada seorang penentang tegar terhadap agama Allah ini kepada seorang pencinta dan orang yang memperjuangkan agama Allah ini. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Sekelumit sejarah. Abu Sufyan bin Al-Haris radhiyallahu an, sahabat Nabi. Bukan sekadar itu, pertaliannya malah merupakan saudara sesusuan Nabi, sepupu Nabi. Semoga kita dapat mengambil sedikit iktibar daripada sejarah hidupnya ini, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siaran yang akan datang, sahabat yang lain pula dengan izin Allah. Terima kasih para jamaah di atas sokongan bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.